Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Cikgu Awang Muhammad Amirul bin Abdul Rahim serta kawan-kawan yang dikasihi sekalian. Saya Nur Hazia binti Smudin, nombor matriks 21LP020. InsyaAllah pada petang ini saya akan meresensi sebuah buku yang bertajuk The 48 Laws of Power. Tajuk yang akan saya ambil ialah hukum ketujuh, iaitu Get others to do the work for you but always take the credit. Atau dalam bahasa Melayunya, mintalah orang lain bekerja keras untuk anda tetapi sentiasalah terima pujian di atas kerja keras mereka. Sebelum itu, saya ingin menceritakan kepada anda mengenai buku yang ingin saya resensi. Buku ini bertajuk The 48 Laws of Power. Ia ditulis oleh Robert Greene. Beliau merupakan seorang penulis buku yang terkenal di mana hampir semua buku terbitan beliau mendapat predikat sebagai international bestseller. Buku ini diterbitkan pada tahun 1998 dan telah terjual lebih dari 1.2 juta cetakan. Hingga kini buku ini masih menjadi salah satu buku yang paling banyak diminta di perpustakaan penjara Amerika. Kandungan isinya ialah mengenai 48 tips atau kata-kata mutiara tentang bagaimana kita bisa jadi berkuasa. Berkuasa di sini membawa maksud menang dari persaingan. Seperti yang anda tahu, kekuasaan adalah permainan sosial. Untuk mempelajari dan menguasainya, kita harus memahami sifat dan tabiat manusia. Pertimbangan. Pergunakan kebijaksanaan, pengetahuan dan penyelidikan orang lain untuk memajukan tujuan kamu sendiri. Bantuan semacam itu bukan hanya dapat menjimatkan waktu dan energi anda yang berharga, tetapi juga akan memberikan anda aura yang cekap dan ketangkasan yang luar biasa. Pada akhirnya, para penolong kamu akan mudah dilupakan dan kamulah yang akan diingat dan dikenang sampai bila-bila. Jangan pernah lakukan sendiri apa yang bisa dilakukan orang lain untuk anda. Perlanggaran dan ketaatan pada hukum ini. Pada tahun 1883, terdapat saintis muda Serbia bernama Nikola Tesla yang bekerja untuk divisi Eropah di perusahaan Continental Edison. Beliau merupakan seorang pencipta yang brilian. Pada suatu hari, Charles Batchelor, seorang manajer dan teman dekat kepada Thomas Edison, memujuknya untuk mencuba nasib di Amerika dan memberinya surat pengenalan kepada Edison. Dengan itu, bermulalah kehidupan yang penuh penderitaan bagi Nikola Tesla sehingga kematiannya. Saat Tesla bertemu dengan Edison di New York, beliau telah dipekerjakan secara langsung. Tesla telah bekerja 18 jam sehari menemukan berbagai cara untuk mewujudkan dinamo Edison, iaitu mesin atau alat pembangkit tenaga listrik. Tesla menawarkan untuk mencipta ulang semula dinamo sepenuhnya. Bagi Edison pula, ini adalah satu tugas yang monumental yang boleh bertahan bertahun-tahun tanpa membuahkan hasil. Pada suatu hari, Edison menawarkan Tesla dengan wang $50,000 jika Tesla mampu melakukannya. Maka Tesla bekerja keras siang malam untuk projek itu, dan selepas setahun mengerjakannya, Tesla berjaya menghasilkan versi dinamo Edison yang jauh lebih baik dengan kendalian yang serba automatik. Tesla mengkabarkan berita baik ini kepada Edison dan menuntut janji Edison untuk memberikannya wang. Edison berasa gembira dengan kejayaan itu kerana beliau dan perusahaannya akan menerima pujian atas penemuan itu. Tetapi janjinya kepada Tesla hanyalah satu gurauan dan pada akhirnya Edison telah mensabotaj Tesla. Selepas kejadian itu, Tesla telah beralih kepada seorang ahli perniagaan yang hebat, iaitu George Westinghouse,
yang mana beliau mempunyai syarikat elektriknya sendiri. Westinghouse membiayai penyelidikan Tesla dan menawarkannya perjanjian untuk keuntungan masa depan. Setahun kemudian, J. Pierpont Morgan telah membuat pembidaan untuk mengambil alih Westinghouse. Westinghouse terpaksa membatalkan kontrak royalti untuk Tesla. Dia menjelaskan kepada Tesla bahawa syarikat itu tidak mampu bertahan. Dia membeli hak paten Tesla dengan harga senilai $216,000 Amerika, yang mana pada ketika itu ianya berharga senilai 12 juta. Pembiaya telah merompak wang Tesla dan hak patennya malah kredit untuk ciptaan terbaik dalam kerjayanya. Untuk mencurahkan lebih banyak garam pada luka Tesla, pada tahun 1899, Marconi menggunakan kerja keras Tesla untuk menciptakan radio. Sekali lagi, Tesla hanyalah dipergunakan. Beliau tidak menerima kredit dan tiada pampasan langsung. Hidup Nikola Tesla dalam kemiskinan sehinggalah beliau tua. Tesla tidak pernah mengaitkan kekayaan dan politik dengan sains. Dia tidak mementingkan wang dan kemasyhuran. Tetapi pada akhirnya dia menyesalinya kerana sifat ini telah merosakkan kerja saintifiknya, dengan orang lain mengambil kredit untuk ciptaannya. Kekuatan pada hukum ini. Gunakan kepandaian, kebijaksanaan, pengetahuan dan penyelidikan orang lain untuk memajukan diri dan tujuan kamu sendiri, kerana ia dapat menjimatkan waktu dan energi anda. Jangan pernah lakukan sendiri apa yang orang lain bisa lakukan untuk anda. Seperti kata Thomas Edison 1847-1931, semua orang mencuri dalam bidang perdagangan dan industri. Aku sendiri telah mencuri dalam banyak hal, tetapi aku tahu cara mencuri yang baik. Kelemahan pada hukum ini. Anda haruslah selalu waspada dan kejam dalam menyembunyikan ciptaan atau karya anda sehingga anda yakin bahawa tidak ada para pesaing di sisi anda. Jangan berlaku licik dan tamak di atas kerja keras orang lain. Pastikan orang lain menerima pujian sesuai dengan tujuan anda. Jika anda ingin mencuri seperti ini, anda perlulah memiliki modal yang cukup dan bijaksana dalam menawarkan sesuatu ciptaan atau karya. Jangan terlalu naif. Sekarang ini, jika anda sedang bekerja keras, pasti ada pesaing-pesaing yang memburu usaha kamu dan mencurinya. Pengajaran dalam hukum ini. Pujian atas suatu ciptaan atau karya sama pentingnya. Anda haruslah mengamankan pujian untuk anda sendiri dan mencegahnya daripada dicuri oleh orang lain. Yang kedua, belajarlah memanfaatkan kerja keras orang lain untuk memajukan diri anda sendiri. Waktu ini terlalu singkat dan sangat berharga. Jika anda cuba melakukannya secara sendiri, anda akan merasa lelah, membuang-buang energi dan juga waktu anda. Jauh lebih baik bagi anda untuk menjimatkan waktu dan energi dengan merebut hasil karya orang lain dan menjadikannya hasil ciptaan anda sendiri. Kesimpulannya, intisari daripada hukum ini ialah belajarlah membuat orang lain bekerja keras untuk anda dan terima pujian di atas kerja keras mereka. Maka dengan ini anda akan terlihat seperti memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti dewa. Ada kalanya menerima pujian di atas kerja keras orang lain adalah tindakan yang tidak wajar. Tetapi jika anda
berkeras untuk melakukannya, anda akan menerima nasib seperti Tesla. Carilah orang lain yang berkeahlian dan kreatif yang anda tidak miliki. Pekerjakanlah mereka dan terimalah pujian di atas usaha mereka. Akhirnya anda akan terlihat jenius di mata dunia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.